Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengusi surau, Petang Kuasa, tuan-tuan yang sempat hadir pada malam ini. Jarang sebenarnya orang buat ceramah malam Jumaat. Ya, jarang. Biasa malam Jumaat ni orang baca Yasin. Kan? Di sesetengah tompek tak buat baca Yasin ni bau ni. Kan? Dia rasa macam apa polybon. Ni tak baca Yasin malam Jumaat. Kan? Jadi surau ni ceramah pula. Larilah lain sikit. Kan? Alhamdulillah lah kita saya pun pertama kali sampai. Tak ada sosial dah. Sekarang ni dah mudah kan. Ceramah ni tak ada had masa ni susah sedih ni. Ya. Tapi jarang lah. Mesti ada had masa. Kalau tidak saya seorang ceramah ke. Lain semua ada lah nak sakit perut lah apa. Nak balik rumah lah apa. Jadi apa ni. Kita ni berborak ni kan. Berborak macam. Saya ni orang kampung betul ya. Walaupun saya duduk di Mesir ni dekat nak 10 tahun juga Saya sampailah kerja di Kedutaan Besar Malaysia di Kairah selama 3 tahun. Dan dah lepas tu baru balik. Tapi tak hilang lah orang kata pokat saya ni. Tilah ni pokat lah. Sampaikan ada orang tak faham lah saya khabar. Bodoh ustaz ni khabar ni kata. Ya. Jadi malam ni nak ceramah pun saya pun dibagi tajuk ni polis kena. Keselamatan dan kesihatan diri adalah amanah. Orang sini tak selamat kau ni. Nak tanya dulu kan. Macam tuan-tuan dan mati Allah sekalian, sebelum saya nak pergi yang itu, saya nak sebut pasal amanah. Amanah ni bukan dia diletak pada parti ya. Ya. Jadi amanah ni ialah benda yang pertama sekali kita terima bila kita keluar daripada perut emak kita ni. Amanah kita ni ialah untuk menjadi khalifah di muka bumi ni. Maksud khalifah ini ialah menguruskan hidup di dunia ni. Hirasatuddin wa siyasatud dunyabih, menjaga agama dan menjaga bondo-bondo ni dengan agama tadi. Itu amanah. Besar amanah ni. Ya. Kalau kita tak buat lah, payah kita. Ya. Dan dalam banyak-banyak hal ni kan sebenarnya, hal yang peribadi ni yang banyak kita diamanahkan. Kan? Kita contoh amanah ni, masa kita lahir, kita nak sebut pasal apa? Kesihatan. Masa kita lahir, makin sihat tak kita ni? Sihat. Montel-montel keluar ni. Tak ada yang kuing-kuing keluar ni. Paling kurang 2.5 keluar ni. Tengok pada keadaan sekarang ni lah kan? Paling kurang 2.5 keluar ni. Kan? Tak ada yang kuing-kuing ni dah. Amanah kita keluar ni sihat berlaku daripada asal.
Ada ke pernah dengar budak kena gaut? Ada tak? Tak boleh dah, dia ni gaut ni, kata. Tak pernah kita dengar budak kena gaut tu. Go out orang panggil. Go out. Ada kencing manis? Tak ada. Sihat semua. Adalah 1-2 kes tu yang Allah uji. Kadang-kadang disebabkan oleh faktor pemakanan yang dimakan oleh emak kan. Orang tanya pada ayah Imam Syafi'i, macam mana boleh dapat Imam Syafi'i ni? Andal ni. Ayah khabar apa? Ayah khabar saya memilih emak Pilih emak elok-elok. Jangan pilih emak yang makan main sapu je. Amalan ni tengok. Sebab 9 bulan dalam perut. 9 bulan dalam perut ni, dia ikut apa yang emak Kan? Emak dia ngapa masa mengandung? Dengan lagu. Dia pun tu yang nondang tu. Nondang budak tu. Pun dia mak kuek dah budak ni nondang. Memanglah kuek sebab kau pun dengan lagu. Kan? Dengan lagu, baca Quran tak mau. Lepas tu bila dah nak keluar, ambillah nama, belilah buku nama tu, tebannya tu. Sekarang ni macam tu lah, marin mana ada. Mana ada cari-cari nama ni, mana ada, tak ada. Itu yang ada dekat Semenanti tu. Nama bacang. Saya nama bacang, Ustaz. Apa sebab pula? Entahlah, agak masa saya lahir marin bacang tengah banyak ke. Jadi ayah senang ni mak. Apa nama budak ni? Bacang lah, bacang banyak lah. Kan? Bacang. Senang dia hidup. Sekarang ni tak mau dia nama bacang dah. Macam-macam lah. Nama pun pelik-pelik lah sampai kan payah nak nyebut lah. Ambil daripada buku-buku. Kan? Tak faham bahasa Arab pun lentak lah. Janji nama macam Arab sikit. Kan? Akhirnya ambil nama Is'af. Macam sedap nama kan? Rupa Is'af tu bulan. Aduh, nak nama Arab benar ni. Orang Melayu ni asal dia ambil lah nama-nama pokok Kemboja, Melu, Cempaka bagi orang perempuan, dan kemudian bagi orang lelaki Bujang, apa lagi? Asal Atan, lepas tu kalau orang ni 9 ni Ujang. Kalau orang perempuan pula lain daripada nama bunga ni Daro. Sampai ketua Daro. Itu nama-nama. Bila datang Islam ni barulah bertukar nama ni kepada Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Fatimah, Aisyah. Bertukar nama kita ni. Baru kita nama kita elok-elok sikit. Lepas tu bertukar sampailah hari ni. Tapi hari ni orang tak nak menamakan anak dia Adam, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Tak ada. Mana ada. Semua nama. Orang tak panjang-panjang lah. Sampaikan orang tu nak tulis tu penuh dah. Lain tu. Kan? Saya nak khabar ni ialah, masa kita lahir marin amanah yang Allah bagi kat kita ni ialah, selain daripada beribadat kepada Allah tadi ni, ialah kita ni sepatutnya menjaga kesihatan. Tu amanah yang paling besar. Pasal apa bila dah besar, macam-macam penyakit yang kita yang apa dunia ni yang kita penyakit semua ada kat kita. Apa pasal? Apa pasal kita ni, ya dah, bak kata Piramli, makan boleh sebarang makan kata. Mana boleh? Mana boleh, kita tak boleh makan sebarangan. Kita kena jaga makanan kita ni. Saya jumpa dengan ahli jawatankuasa Hindu Sanggam Negeri Sembilan. Dulu kita
Borak saya makan malam dengan dia bisa di hotel. Apa kojo dia ni? Dia ni buat master pasal isu pemakanan. Pasal makanan. Dia borak. Saya buat master pasal makanan doktor. Oh, baguslah awak. Ya, bagus. Tapi saya mengkaji pemakanan yang diamalkan dalam Islam ni. Bukan dalam Hindu. Apa yang dia kaji? Pertama sekali ialah kenapa Nabi kata mengunyah sampai 40 kali. Ada tak sini yang mengunyah 40 kali? Tak ada. Bukan saya suruh kunyah 40 kali. 40 kali itu adalah satu jumlah yang makna kono kunyah sampai habis. Sampai hancur. Jangan dikira pula. Itu dua lagi kompak semua. Itu tak faham. Jumlah itu ialah menunjukkan banyak. Okay? Kemudian dia kata, daripada itu, sepatutnya orang Islam ialah orang yang sihat. Sebab bila kita beramal dengan hadis tu, makanan yang kita kunyah ni akan masuk ke dalam perut. Perut ni, koco ialah, dia kan duduk ke bawah ni kan. Dia sampai ke atas, sampai ke dia. Dia memproses. Proses. Kemana nak dihantar? Pergi ke zat, pergi ke ni, lomak, pergi ni semua dia dah bagi-bagi. Itu kojo perut ni. Jadi, perut ni, dia bukan lagi kojo dia untuk mengunyah. Kalau turun sekotor daripada atas tak dikunyah, kung atas. Dia pun fikir, bos, sabar. Ni. Apa nak dibuat ni? Maka dia terpaksa lah buat kojo mengunyah ni tadi. Kungkang di kojo perut. Apabila dia buat kojo yang sepatutnya dibuat ke orang atas tadi, maka perut kita akan rosak. Ini dia khabar ni. Perut kita akan rosak. Sebab itulah Nabi kata, dia khabar ke saya? Nabi Muhammad kata, penyakit ni berpunca daripada perut. Oh, baguslah kau ni. Penyakit ni punca daripada perut. Sebab apa? Kita makan main makannya. Bak kata lalu apa jenis binatang hidup dalam dunia ni, kita lalu depan kita makan. Kan? Jadi bila makan ni pula tak ikut peraturan ni. Bila masuk dalam perut tak selesai. Jadi sepatutnya makan tadi pukul 9. Benda tu tak hancur. Jadi dia kata perut kita sepatutnya berehat malam tu pukul 2 boleh tu. Dia dah berehat. Tapi dia masih lagi berkojo untuk menghancurkan yang kotor turun daripada atas tadi. Jadi turun itu dia kojo. Jadi dia buat kojo tu lah menyebabkan usus sakit, ada kanser usus dan macam-macam. Dan akhir badan kita tak sihat. Dan dia kata, Nabi pesan kat kita ni supaya kita makan bondo-bondo yang ada Nabi sebut banyak. Dia ngajar saya. Cuba bayangkan India ni. Hindu pula tu. Pertama sekali ialah makan sup. Sup ni bubu, bukan sup, bubu. Bubu ni elok makan sebenarnya. Nabi pun khabar elok makan bubu. Tapi Nabi pesan bubu mesti makan masa panas. Tak boleh makan bubu dah sejuk. Tak elok. Bubu mesti makan masa panas. Bangsa apa yang makan bubu ni? Cina. Orang yang makan bubu ni otaknya cergas.
Ada hadis. Orang Melayu bila makan bubur ni? Bila masuk hospital. Masuk hospital, orang rumah memang confirm buat bubur punya. Tak adalah makanan lain, bubur dah dihantar. Minta ayam goreng tak bagi dah. Ayah abang teringat kat ayam goreng. Tak ada ayam goreng nak makan bubur ni kata. Bubur makan masa sakit. Dah lah sakit, suruh makan bubur. Bubur pun tak ada pembondo dalam bubur tu dah putih. Ikan bilis pun tak ada. Ikan bilis tak ada ni. Maaf. Tak ada. Orang Melayu makan bubur masa sakit. Tak mau dah. Ya? Bubur makan masa sehat dan masa panik. Itu antara sebab-sebab ni mengapa bangsa lain yang kita tengok amalan pemakanan dia menentukan pemikiran dan kehidupan dia. Sebab itu Ibnu Khaldun dalam mukaddimah Ibnu Khaldun ni, dia berjalan serata dunia ni. Dia tahu dah bangsa ni makan apa. Dan daripada bangsa yang ni makan apa ni lah dia membentuk pemikiran. Pemikiran kita dibentuk oleh tu. Orang Melayu makan polik-polik tuan-tuan. Giabok dimakannya. Tak ada lah benda lain. Kau ni makan gia. Pukul berapa makan giabok ni? Pukul 1 pagi makan giabok. Mana nak mau dah. Sebab main masa tu lah. Nak waktu rehat dah tu. Tak ada nak makan ke dah. Di Malaysia ya tuan-tuan. Kedai makan ni buka 24 jam. Saya pergi London. Kedai makan tutup. Mana ada. Pukul 10 dah tutup. Yang buka ni kelab malam. Kelab malam tak semua orang pergi. Di mana-mana pun orang dah tak ada buka kedai 24 jam. Kat Malaysia je buka 24 jam ni. Tahulah. Orang Malaysia ni. Aduh, yang sekarang ni lah tak buka 24 jam. Sebab COVID ni. Ya? Aduh, orang makan. Saya selalu pakai kuliah subuh ni kadang-kadang keluar pukul 4.30 pagi. Orang makan pukul 4.30 pagi. Ya? Dia kedai buka, orang makan pukul 4.30 pagi. Ya? Jadi, nak cerita ni ialah orang dah buat kajian pemakanan. Negara yang maju, dia akan buat kajian pasal makan. Antara negara yang buat kajian pasal makan ialah Jepun. Jepun ni tuan-tuan, dia ada di Jepun ni marin lah. Dia sama je macam Malaysia ni. Dia tiba-tiba marin kan masa zaman Sri Maharaja Iskandar Shah dulu yang memerintah Singapura. Dia ni pada ketika dia memerintah tu, tiba-tiba todak ni boring dia duduk kat laut, maka dia terbang ke darat. Dalam peristiwa Singapura dilanda todak. Pum deh. Boring duduk kat laut tu. Jadi terbang dah. Dekat Jepun pun dia berlaku macam tu. Apa yang ada ke Jepun ni ialah dua kali setahun di pantai kebanyakan di Jepun ni akan datang obo-obo. Kita tahu obo-obo? Obo ke pantai tu kan? Obo-obo ni bahaya kan? Kadang-kadang boleh buat mati sebab dia beracun. Mati kalau kena obo-obo ni. Obo-obo ni ada yang kecil, ada yang besar. Jadi, apa masalah obo-obo ni? Bila dia banyak agak dia setahun tu 2 kali tu agak dia buat reunion ke, tak tahulah sama-sama sekolah dia ke kan. Tapi dia berkumpul lah 2 kali setahun. Bila obo-obo ni banyak di laut, dia akan makan ikan.
Jadi hasil tangkapan nelayan akan berkurangan bila dia ada. Banyaklah pantai tak boleh pergi. Dia banyak dia bersapah-sapah. Apa dibuat ikut Jepun ni? Jepun ni menubuhkan satu institut kajian makanan laut. Khusus untuk nak buat kajian pasal obo-obo tadi. Apa dia buat? Dia ambil lah obo-obo tu. Dia kaut obo-obo tu. Dia bawa masuk dalam amal. Dia bolah lah apa dia. Dia tahu kat mana diam racun ni. Lepas tu, dah dapat selesai semua masalah tu, dia buat pesta makan obo-obo. Dia buat pesta. Dan dia ajar rakyat dia macam mana nak makan obo-obo ni dan kita buang racun ni. Maka dia buatlah pesta makan obo-obo. Dia menukar masalah tadi, masalah obo-obo yang orang takut tadi kepada masalah pemakanan. Dan orang Jepun tak ada masalah. Dah obo-obo pula takut nak datang. Sebab selama ni, dia tak ada siapa usik dia, tak ada siapa goreng dia. Kali ni dia kena goreng pula. Jadi tak jadilah. Kuranglah dia datang makan. Datang berkumpul ni. Kan? Jepun buat institut khas untuk nak kaji makanan tu. Tuan tahu tak siapa yang gemar makan sushi ni? Ada yang gemar makan sushi orang Rembau ni. Sushi tahu tak? Sushi yang makan Jepun tu. Saya memang tak makan sushi ni. Sushi ni dia buat satu pack tu, 6 kotul. Tuan tahu tak apa sebab 6 kotul? Kenapa tak buat 8? Kenapa tak buat 10? Dia dah buat kajian bahawa satu orang makan tu lah dia 6 tu. Yang paling sesuai. Lebih ni maknanya badan kita dah jadi over. Dah tak boleh sepatutnya makan lebih pada 6. Sebab itu Jepun, dia tengok marin ni Jepun. Siapa yang pernah ada zaman Jepun ni? Tak ada kan, semua muda-muda belakang ni kan? Jepun marin pendek-pendek je. Orang kata lah. Jepun pendek-pendek je. Kedek dia. Dalam banyak-banyak penjajah ni, Jepun lah yang orang paling ingat sekali. Sampai sekarang. Selipar pun tinggal. British tak ada selipar dah. Yang ada selipar Jepun. Selipar Jepun sampai sekarang ada. Penampar Jepun tinggal. Dia ingat orang kat Jepun ni. Dia makan-makan sekarang ni orang kan besar-besar. Dia buat kajian pasal makan. Kita ni tak buat kajian pasal makan. Sama cakap lah. Kita makan boli nasi lemak, siapa yang bagi nasi lemak paling banyak tu lah kita pergi boli. Kalau orang tu sikit ya, satu ni ya, kedokut dia ni kata. Pergi yang banyak tu, siap cakap lagi tu, nasi tambah. Dah lah banyak, nasi tambah lagi. Kuah, zap. Kita tak buat kajian. Sebab itu pada bulan Ramadan, peratusan pembaziran makanan ni 10 kali ganda daripada yang biasa. Berjuta tan sehari dibazirkan pada bulan Ramadan. Orang di bazar Ramadan tu, dia buat makanan ikut, orang kata, selera orang. Kalau kau goreng ayam tu, bosannya, memang ramai lah orang pergi beli. Tapi kalau kau goreng ayam kecil, tak ada orang beli dah. Sedangkan sepatutnya yang kecil tu yang kita makan. Sebab dia sesuai sebenarnya untuk badan kita. Dia tak sesuai dia untuk tu, bosan-bosan ni. Tapi sebab kita dah diajar macam tu. Nak yang banyak,
nak yang besar. Ya. Kereta nak yang besar. Mana ada orang beli kereta kecil kecuali tak ada duit dia. Kalau dia kaya kan, Mercedes lah dia beli. Kaya je. BMW boleh beli. Kalau pakai Azia ni memang ada. Azia. Ni low class lah. Dia tak tahu berapa banyak saya potong Mercedes pakai Azia. Pagi-pagi bawa laju saya bawa ni. Habis Azia apa Mercedes, BMW semua saya potong. Kan? Yang berhenti lah. Jadi saya nak sebut ni ialah bila kajian ni dibuat, makanan orang Jepun ni semakin hari semakin sihat. Dan peratusan umur orang Jepun ni yang hidup panjang lebih panjang daripada orang Malaysia. Umur dia lebih panjang. Saya pergi Jepun, tuan-tuan, di bandar Kyoto ni bandar diraja Jepun. Tuan-tuan tahu di pasar raya ni ada orang tua daripada tuan-tuan tak ada ni, tak ada yang sebayun nampak. Semua muda nampak. Tua lagi. Apa kerja dia pergi vacuum kat luar tu. Kat beranda tu vacuum dah. Vacuum beranda. Tapi jalan kaki tu vacuum. Bukan pancut air ni dah. Pancut air tu lain. Ni vacuum tu. Apa kerja orang tua ni vacuum. Sihatnya. Laju. Kemari. Mana ada orang kat Malaysia ni pergi vacuum kaki lima. Tak ada tuan. Ada. Tua lah. Sihat. Rasa macam kat Malaysia ni rasa kalau macam ni lah ni. Confirm bau minyak angin ni. Sakit lutut, pening kepala, sakit pinggang, koyok kat tangki ni, kaki kanan. Dia sihat. Sebab apa? Sebab dia dah buat kajian pasal makanan ni dan rakyat dia sihat. Rakyat dia tak ada yang orang kata terlampau besar benar, tak ada. Kita ada orang yang terlampau besar betul. Besar betul lah. Saya pernah pergi semayang sampai dia penyet saya. Oh, sangat besar orang ni. Kan? Dia nak tayat akhir. Dia nak buat tayat akhir macam orang kocik ni. Nak buat macam ni tu kan. Badan besar. Kau buat tayat macam duduklah macam tayat awal tu. Dia nak you buat tayat akhir macam kita buat tayat akhir tu. Habislah dia sandar semua. Saya pun menahan macam mana. Orang sebelah tu dinahan semua ni. Bosan bona. Kan? Apa tu tak ada pula dia minta maaf. Minta maaf lah ya. Tak ada lah. Tak tahu dia. Kaki saya disimpit ni. Kan goram tu. Bila kita sembahyang berjemaah ni, kita kena fikir. Kan? Kiri kanan ni. Jangan main sadap gigi kita je. Kan? Makruh sebenarnya. Kita menyusahkan orang sebelah ni. Daripada dapat 27 tadi, langsung tak dapat apa-apa. Kan? Yang jemaah ni penting. Dia mengajar kita macam mana nak berkomunikasi. Sebab itu makruh kita pakai baju bertulis. Pertama sekali tulis ke belakang. Berapa banyak dah. Allahu Akbar. Dia betul dia baca baju belakang, budak belakang. Persatuan Bahasa Melayu, Universiti Kebangsaan. Kadang seorang tu sebab budak universiti ramai buat itu. Depan tak betul belakang. Habis dia merosak kita ni. Allahu Akbar. Oh, ada Persatuan Bahasa Melayu. Dia fikir. Ada. Dia tulis pula nama kawan ni semua situ. JK semua tulis ke baju tu. Ahmad, Kia. Oh. Jadi orang belakang ni kojo membaca. Makruh. Pergi semayang pakai baju plain macam ni. Jangan bertulis-tulis. Sebab kita merosakkan. Jadi
Saya nak balik pada tadi tu. Bila kita jaga pemakanan kita ni, kita mau sekali kita akan sihat. Dan rakyat kita akan umur lebih panjang. Kat Malaysia ni tak panjang umur kadang-kadang bukan disebabkan oleh sakit. Kadang-kadang buat kerja tak semangat. Kan? Orang naik motor 2 tayar. Dia 1 tayar. Memang matilah. Orang duduk. Dia tidur di atas motor tu. Kadang-kadang daripada bangi tu kadang-kadang dia ni kadang gitu ni borak ni tengok kan. Saya ni saya cakap kalau dia tidur dia tidur. Saya cakap ni kalau kau accident ke depan tu sekarang memang dan berhenti dan akan cakap sodat. Tidur tahu lah. Macam tu. Sebab orang Jepun pun pening kepala. Dia buat motor ni untuk 2 tayar. Orang Malaysia pakai 1 je. Panjang jalan tu sebab highway. Kan? Tapi mati sebab tu pun ramai tak? Mati sebab dadah pun ramai tak? Tetapi mati disebabkan penyakit ni pun tak kurang. Ya. Apa guna hidup lama kalau kos untuk kita hidup lama ni banyak guna. Ubek sebab kata orang pilihan seboban. So, macam ni ubek. So, tangguh. Pagi, petang, siang, malam kalau hidup makan ubek macam ni, kan? Tak payahlah. Kenapa kita jadi macam tu? Kenapa orang Hindu tadi, dia sendiri khabar, kalau orang Islam ikut apa yang dikhabar ke Nabi makan ni, orang Islam akan jadi orang yang lebih sihat daripada orang lain. Sebab dia ada panduan ni dari segi makan ni. Bangsa lain, agama lain tak ada. Agama Kristian, Nabi Isa tak sampai nak ajar makan ni. Nabi Isa tak sampai ajar makan. Nabi Isa tak sampai berkahwin. Nabi Isa tak sampai nak ada anak. Jadi, dia tak sampai, pengikut-pengikut agama Kristian ni, dia tak sampai dia belajar. Macam mana Nabi kahwin? Macam mana Nabi kau kahwin? Tak ada. Sebab Nabi Isa tak sampai kahwin. Habis tu yang kau kahwin ni, mana dia kahwin? Memang lontongnya. Kadang-kadang tu duduk serumah sampai anak 10. Tak kahwin. Sebab apa? Tak ada panduan. Kan? Kahwin pun kau jangan kahwin, kau suka tidur sebab tak ada panduan. Kita ni ada panduan sebab Nabi kita datang mari. Dah ada dah Nabi daripada umur Nabi ni daripada kecil sampailah Nabi wafat tu, semua benda yang dia makan, tabiat dia tu dijadikan contoh kat kita ni. Dari segi makan semua sampailah ke sudah. Poso dan Nabi buat ni bondo yang kita boleh buat. Bukan Nabi buat bondo yang kita tak boleh buat. Kan? Ada catatan mengatakan bahawa ketika Nabi sembahyang, sahabat terdengar bunyi kruk. Kemudian lepas sembahyang, sahabat tanya kepada Nabi, apa bunyi itu ya Rasulullah? Nabi pun Nabi kan. Dia tunjuk dia ikat paut dengan batu. Sebab apa? Sebab tak makan. Ikat paut. Presiden tu. Kira presiden negara lah. Kita kalau presiden negara ni badan dia lebih besar daripada kita. Apa makanan yang ada dalam dunia ni dia makan dulu. Kita dapat kemudian, dapat tulangnya. Kan?
Nabi, bila dia balik semayang subuh, dia jumpa Sayyidina Aisyah. Wahai Sayyidina Aisyah, apa kita makan pagi ni? Sayyidina Aisyah kata, tak ada ya Rasulullah. Tak ada makan, tak ada. Kalau macam tu, kita puasa lah, kata. Kita puasa. Kita, kalau balik semayang subuh, posan ke orang rumah, balik tu tanya orang rumah kita. Yang, apa makan pagi ni? Tak ada bondo nak makan bang. Kau tu lah dia balik. Dia nak khabar dah. Langsung pergi kedai mamai. Kadang tidak, kedai canai. Nak poso? Tak ada dah. Ya. Yang kita poso lah. Abang ni dah terbiak ke apa? Orang rumah kita pun comel. Tren pemakanan ni, Nabi dah ajar daripada awal sampai Nabi wafat. Begitu juga dengan tidur. Saya mengikuti program kesihatan yang dibuat oleh Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan. Dia cek lah kita ni, mana yang tak sihat ke mana yang sihat ni, dia kumpul dia buat. Lepas tu, dia buat laporan dalam tu. Dia kata, Encik tidur berapa jam? Saya cakap, saya kadang-kadang tidur pukul 2 boleh, pukul 1. Ya banyak bondo saya nak buat, nak menulis apa semua. Menulis macam-macam lah. Lepas tu dia tulis dalam report, tidur kurang daripada 8 jam. Itu di situ. Tidak cukup tidur. Saya baca, tak cukup tidur pun Macam ni lah. Saya khabar ke dia. Mari kita buat kajian sama-sama. Kau ni doktor, pakar pemakanan. Saya ni, kita baca sejarah Nabi ni. Kau tahu tak Nabi tidur berapa jam? Nabi tidur paling banyak pun 3 jam ya. Setengah pendapat kata 3 jam ya Nabi tidur. Nabi tak tidur sepanjang atau 8 jam tidur nyenyak, tak ada. Tetapi bila di siang hari tu Nabi tak adalah dia badannya lemah, dia letih, terpawar ke tepi tu tolak. Sambung-sambung. Tak ada kan? Kita dah lah tidur 8 jam malam. Siang tidur lagi. Ceramah tidur. Kuliah tidur. Berapa banyak nak tidur ni? Dah 8 jam tadi lah kan? 8 jam malam tadi tidur lah. Kuliah pukul 8 tidur ya. Saya cakap kepada budak kau ni malam tadi tidur kau apa? Kuliah pukul 8 tidur. Apa tu? Pukul 3 petang aku kuliah lagi. Tidur lagi. Kau ni sebenarnya dah lah dokek nak 2 boleh jam tidur dah ni. 4 boleh jam. Yang jago berapa jam ni? Jago pun antara jago tak jago je ni. Dia kuliah tu kan? Dong nampak budak-budak ni kan? Macam tak berapa soda benar. Jadi, berapa banyak tidur? Dah lebih dah orang ni kita tidur. Sedangkan Nabi tidur 3 jam. Kau kata Nabi tak sihat. Kau nak kata Nabi ni tidur tak cukup. Faham tak? Itu dipikir, eloklah kita buat sama-sama, kita buat kajian. Sebab apa yang kita belajar ni datang daripada barat. Mungkin betul, mungkin tak betul, tapi buatlah kajian. Kan? Jadi, Nabi dah torangkan semua-semua ni. Dan apa yang Nabi buat itu, kita boleh buat. Dari segi makanan ni, Nabi dah ajar dah macam-macam. Dan yang menjadi masalah kita pada hari ni ialah, kita ni buat mandai-mandai. Contohnya apa? Contohnya kita buat air jus. Jus makanan Nabi. Apa dalam jus tu? Delima, kurma, kismis, apa lagi?
buah delima, semua ada dalam tu. Jadi, makan. Maka kita bolehlah makan. Tak sihat pun, kata makanan sunnah, makanan Nabi. Dikumpulkan. Tak betul. Asal cakap, kalau nak makan, makan. Nabi tidak pernah menggabungkan makanan ni menjadi satu. Waktu musim kurma. Masuk musim anggur. Kismis, anggur. Masuk musim buah delima, makan buah delima. Nabi tak ada, dia masuk tu, dia betul dia bancuh-bancuh tu, makan, minum. Tak ada. Lepas tu kau kata air tu sihat. Yang sihat ialah air tokek. Sebab air tu mahal. Seorang lebih sebotol. Dia suruh kita minum sesudu je. Pagi sekali, malam sekali. Kita mampulah dia percaya. Kita tahu ada satu hadis mengatakan bahawa kalau kita nak cerdik, kalau kita nak cergas otak, ialah makan air rendaman kurma. Ambil kurma, masukkan dalam airnya, bokehnya, masukkan, rondam. Rondam ni sehari. Ada yang kata setengah malam. Pukul 8 ni rondam, besok pagi minum. Tapi rendaman ni tak boleh lebih daripada 2 hari. Saya lebih. Sebagi kena minum. Begitu juga dengan kismis. Kismis pun buat yang sama. Kalau kita nak cergas otak. Okey lah. Hadis tu, dia ada sambungan. Tetapi, janganlah menggabungkan air rendaman kismis tadi dengan air rendaman kurma. Makna tak boleh gabung. Sama ada kau masukkan kurma dengan kismis ni sekali dalam ni, ataupun kau buat asing-asing, lepas tu kau minum serentak. Macam ni lah. Zap ke kanan macam ni lah. Tak boleh. Sebabnya dia bergabung. Apa sebab dia tak boleh nanti? Itu tak tahulah, sampai Nabi lah larang. Kita lah buat kajian. Pasal apa tak boleh. Tetapi apa yang berlaku ni, dia gabung dalam satu tu. Sebab itu kalau ada sesiapa dapat buat jus-jus tu, pergi tengok dalam tu. Anda tak dicampur kurma dengan kismis. Kalau ada, jangan boleh. Tak maklum orang nak marah lah. Kan? Larangan. Patutlah tak sihat. Dah benda tu digabung tak sihat lah. Nabi dah khabar tak sihat. Kemudian, jangan masak santan dengan daging. Susu dengan daging. Banyak sebenarnya pemakanan ni. Panjang cerita. Ini baru mukadimah ibu ni. Berapa soal? Okay. Jadi, hal-hal yang macam ni, kita bentuk masyarakat kita ni mestilah membentuk masyarakat yang sihat. Paling utama, yang paling besar sekali ialah pemerintah mesti memastikan rakyat dia makan sihat. Tu ya. Jangan kata orang Malaysia ni gomok-gomok, bosa-bosa, itu menunjukkan orang Malaysia ni sihat, cukup makan. Salah tu. Siapa mentaui yang khabar macam tu, kau pergi balik, hantar sekolah balik semua. Gomok bukan bermakna dia cukup makan ataupun dia makan banyak. Tak. Gomok disebabkan oleh dia makan benda yang tak sepatutnya. Kau tuan-tuan tak percaya nak gomok ni, tuan-tuan pergi makan nasi kedis.
Tu makan yang banyak. Burger ni tak sihat kan. Sekali makan boleh lah. Tapi kalau seminggu sampai 3-4 kali makan burger, tuan-tuan tengoklah. 2 bulan je, badan tuan-tuan kau gemuk. Gemuk tu bukan bermakna kau sihat. Bermakna makanan kau tu tak elok. Kerajaan mesti memastikan. Sebab itu di Jepun, kerajaan yang pastikan. Kerajaan menubuhkan institut untuk buat kajian pemakanan supaya makanan yang disebarkan kepada rakyat dia ni mesti makanan yang sihat. Sebab itulah Jepun dia pada sekolah rendah lagi dia ajar. Orang yang menyediakan makanan di peringkat tadika PhD tu kan. PhD. Tak ada yang tak habis PM tu mengajar budak sekolah rendah tu. Tadika. Dia ajar budak tu, dia ajar makan ni. Dia ajar. Okey, hari ni kita makan kentang goreng, kentang lenyek misalnya. Kentang lenyek ni apa yang patut bagus kita makan ni. Dia torang yang budak tadika tu sebelum dia makan. Budak tu dia dah tahu dah bahawa makanan ni memang elok sebab dia dah masuk dalam tadika. Yang ajar dia ni PhD pasal pemakanan. Dan dia pun diajar, kalau kita pergi ke Jepun ni, di Jepun, satu pagi-pagi dia menyapu. Dia sapu tingkap semua ni. Dia tak pergi belajar dia. Bawa kain buruk, pergi sapu tingkap semua tu. Kita kalau pagi-pagi sapu tingkap, so pagi datanglah mak marah kat sekolah. Sebab apa? Sebab dia pun tak suruh anak pergi mengelap tingkap kat rumah. Jadi kita tak boleh suruh anak kat budak sekolah pergi nyapu tingkap. Apatah lagi poin bersihkan bilik air. Buat tu memang penuhlah kementerian dengan aduan.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadin Rasulullah. Okey. Jadi, saya nak sebut tadi, sambung tadi, ialah dalam hal menjaga kesihatan ni, ya, dia termasuk dalam 5 perkara yang disebut dalam Islam ni sebagai maqasidus syariah, maqasid, tujuan-tujuan syariah. Allah ni menjadikan kita ni membuat amal ibadat apa semua ni, syariat ni ada sebab dan alasan dia. Kenapa kita solat? Solat ni boleh mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita zakat? Zakat ni boleh yuzakihim, ya, membersihkan dia ni, harta dia semua bersih. Jadi ibadat dalam Islam ni ada tujuannya. Allah tak jadikan ibadat apapun dalam Islam ni tak ada tujuannya. Sebab itu dalam Islam ni ada 5 perkara yang kita dalam maqasid syariah ni, ada 5 perkara yang kita kena jaga betul-betul. Apa benda Pertama sekali, memelihara agama. Agama ni kena dipelihara. Ya. Makna kalau kita ni agama kita terancam ataupun ada pahaman yang tidak sihat dalam masyarakat kita ni. Katalah ada dalam kampung kita ni ajaran sosek. Maka wajib bagi kita membentras ajaran. Sebab kita nak pelihara agama ni. Yang kedua, memelihara akal. Dari segi besar sampailah kecil. Makna memelihara akal ni, kita ni semua sebagai individu kena buat sesuatu yang menjaga akal kita. Dan kita mesti mengelakkan diri kita ni daripada perkara-perkara yang merosakkan akal kita. Sebab itu kita tak boleh minum arak. Sebab minum arak akan merosakkan akal kita. Kita tak boleh makan dadah. Kita tak boleh buat sesuatu yang merosakkan akal kita. Dari segi pemerintahan, kerajaan mestilah menjaga rakyat ni daripada perkara-perkara yang merosakkan akal. Hadkan pembelian arak. Dadah dihapuskan, dibentras sungguh-sungguh. Kata-kata dadah ni bunuh ya. Jangan bagi penjara. Penjara sedap lah, makan-makan. Cina tembak hukum kan. Ya? Ada tak? Tak ada kesian-kesian tak? Yang ketiga ialah memelihara nyawa kita. Nyawa ni mesti dipelihara. Sebab itu apa saja yang mengancam nyawa ni, orang tu akan dapat balasan. Orang ancam kita nyawa kita, maka dia ni kita boleh tangkap dia. Nyawa kita ni, termasuklah dalam nyawa kita ni ialah makanan dan keselamatan. Makanan kita ni, kalau dia mengancam nyawa kita, tak boleh makan. Okay. Sama macam akal tadi. Satu, merosakkan akal. Bila kita minum arak, kita dah hilang tu. Sebab itu, arak ni diharamkan 3 peringkat kan. Pertama sekali, arak ni Allah sebut dalam Quran, arak ni ada wa manafi'u linnas. Dia sebut itu. Ada manfaat ni. Tetapi kerosakan dia, rosak dia aksaru min nafi'ima. Rosak dia tu lebih banyak daripada buruk. Okey. Jadi bagi tahu je. Lepas tu datang pengharaman arak kali kedua. Jangan mabuk
ketika nak semayang. Tak boleh mabuk. Jadi, dia ajar masyarakat Arab yang memang minuman itu macam minum air Pepsi ni, minum arak ni, dia ajar. Jangan mabuk. Jadi, bila nak minum ni? Maghrib, subuh, tak boleh nak minum. Sebab kita baru bangun tidur. Lepas subuh, tak boleh nak minum sebab nak pergi kerja. Sampai zuhur sekarang, tak boleh nak minum sebab nak sembahyang zuhur. Lepas zuhur, tak boleh minum sebab dia mabuk ni, bukan dapat selesai capek-capek dah. Kan nak sembahyang asar. Jadi, tak minum. Lepas asar, tak boleh minum kita. Sebab dia loket maghrib. Maghrib, tak boleh minum. Sebab loket isyak. Jadi, minum ni, daripada selalu minum ni tadi, Allah ajar orang Arab ni, minum lepas isyak pun minum. Sebabnya, Allah pesan, jangan minum ketika nak sembahyang. Jangan mabuk. Dah selesai, semua orang boleh selesai masalah mabuk ni tadi ni, lepas isyak pun minum, barulah Allah haramkan semua. Arak, haram tauhid. Jadi, tak adalah terkojut-terkojut. Kalau Allah haramkan tauhid, mau memerintah. Sebabnya arak ni jangan makanan dia. Nak berhenti mokok, tak boleh berhenti. So, pergi berhenti mokok. Lepas tu sadai ada kat tepi rumah tu. Macam apa cicak makan kapur. Roti. Jangan macam tu. Nak berhenti mokok, berhenti slow-slow. Berhenti boli. Lepas tu minta dengan kawan-kawan. Bila kawan-kawan nampak je, dia suruh rokok. Sebab dia tahu kita minta, sebab dia tak boleh dah. Lepas tu bila kawan-kawan dah tak boleh, tak bagi tu, kita pun tahu dah. Tak apik kawan dah. Berhenti dah dia. Jangan nak sok pergi berhenti, tak boleh. Berhenti tak boleh. Memang makan macam cicak makan kapur lah dia. Tapi tu menyok dia. Jadi, pengharaman tu macam tu. Sebab nak jaga akal tadi. Nak jaga nyawa ni, apa yang bodoh yang kita ni, yang merosakkan badan kita ni, semua kena berhenti makan. Air Coca-Cola. Kan? Banyak dah saya tengok dalam YouTube ni, air Coca-Cola ni. Kan? Orang buat basuh jamban ni. Kalau tuan-tuan nak bersih jamban dekat rumah tu, pergi tuang je air Coca-Cola ni. Biar dia tu. Lepas tu putih dah dia. Orang kata lah, saya tengok dalam YouTube tu banyak dia buat benda-benda kojol macam tu. Tak apalah, saya pun malas nak buat dah. Sebab saya malas nak beli dah. Kan? Gula ni rosak kita. Yang paling banyak sekali sebab kita obesity, disebabkan oleh kita banyak makan gula. Bukan disebabkan kita banyak makan nasi. Stop gula ni. Paling tidak kita makan gula perang. Ataupun ada orang jual sekarang ni, apa warna gula yang kecil-kecil tu? Stevia. Stevia ni pun kalau ikut pada doktor pun tak selesai masalah juga. Berhenti makan. Kuih-kuih Melayu ni berhenti mani-mani benar. Ini macam lori tumpah. Lori gula tumpah. Kita pula, kalau kuih tak mani, memang takkan boleh lagi dah. Kodokut. Gula pun kodokut. Dia tak tahu gula tu lah menyebabkan kita gemuk. Kita rosak ni. Badan kita ni banyak penyakit ni sebab gula. Berhenti makan gula. Sebab dia akan apa tujuan ni? Kita nak ikut syariat tadi. Memelihara nyawa kita ni. Kemudian yang keempat, memelihara harta. Kita kena pelihara harta kita. Orang curi kita tak boleh. Orang kita mencuri orang punya pun tak boleh. Kita pun kena jaga harta kita. Yang kelima ialah menjaga keturunan. Menjaga keturunan ni maksudnya kita kena ikut ni. Kena kahwin. Ada anak, ada keturunan. Apa bondo-bondo yang menyebabkan keturunan kita rosak, kita kena benteras. Itu maqasid syariat.
Sebab itu dalam Islam ni, apa je bondo yang kita buat mesti ada tujuan dia. Jadi, bila lah berlaku penyakit macam contoh yang kita baru ni, maka maqasid syariah ni lah yang diambil sebagai asas kenapa kita kena semayang sekarang ni. Jaga-jaga. Semalam, Saudi, saya punya bekas bos saya di Saudi sekarang, saya mesej dia. Malam tadi dah start. Dia jarak balik semula. Itu dia berjarak, lepas tu dia cabut dia punya tu, boleh sembayang okey. Malam tadi start sembayang jarak balik semula. Okey. Okey lah, tak apalah. Jadi, sebab itu saya khabar, kita dalam kesihatan, dalam ranking ni sebenarnya, ranking pekerjaan ni, yang paling dipercayai oleh orang dalam dunia ni, ialah pekerjaan ni, ialah doktor. Tuan-tuan percaya tak ke doktor? Percaya tuan-tuan. Pergi ke klinik, demam, doktor suruh makan baik 2 kali sehari. Ada tak kita makan nompek kali sehari? Tak ada, takut. Kau mampu. Doktor suruh makan 2, kita nak makan nompek. Rumah kita, abang mampu kan? Doktor suruh makan 2 je. Tak berani kita dah. Memang takkan lah. Apa yang doktor sebut ni, ikut. Jangan makan. Sebab itu, orang yang merokok, kan, dia takkan berhenti merokok. Kecuali dah tumbang. Doktor kata, bang, nak hidup, berhenti. Apa? Berhenti. Saya ada bos makin, di kedutaan makin. Pagi, tumbang lah. Hantar hospital. Kemosi. Bola. Itu saya cakap apa? Bos. Nak mampu. Saya mampu. Marah dia ke saya. Kau tidak berhenti kau. Dah tumbang. Stop. Doktor ni memang orang percaya. Apa yang doktor nasihat, jalan. Itulah satu pekerjaan dalam dunia ni. Doktor kalau cakap, percayalah. Ustaz kalau bercakap, percaya orang. Ustaz ni, cari ustaz lain lah yang boleh kata harus mokok. Orang yang kata mokok haram. Ustaz ni terlampau korek benar. Kata, cari ustaz lain. Ustaz ni bagus. Dia kata harus mokok. Dia percaya dekat ustaz ni. Aduh, sembohong ustaz ni kata. Ada. Orang dah kata haram. Jalan dia. Kalau percaya lah ke ustaz ni, saya banyak masalah. Percaya. Haram. Alah ustaz, takkan tak boleh sikit pun. Nak je tu. Ada kes perempuan, dah corai 3 kali. Sepatutnya dia tak boleh corai dah, tak boleh kan? Dia pergi merayu Dr. Hakim. Tuan Hakim, boleh tak saya lagi, saya sayang kat dia lagi. Dah 3 kali corai. Dah 3 kali boleh dah. Nak buat macam mana lagi? Dia merayu je. Bolehlah saya nak kahwin dengan dia lagi. Nah, ilah tu tak boleh. Kau ambil lah Cina buta mana. Tu, Cina colik kau, Cina buta kau. India tak boleh. Sebab dia dah pakai Cina buta kan. India tak boleh. Sian Cina kan. Daripada dulu ke. Tak ada kono-mengono dengan perkahwinan Melayu. Dia jadi bangsa Cina buta. Ambil lah Cina buta. Kahwin, bercerai, baru boleh kahwin dengan kau. Dia kata zalim. Zalim lah. Zalim kebal. Dah kau dah sampai 3 kali bercerai. Dah lah tu. Apa lah cari umur lelaki lain. Lelaki pun senang je dengan dia. Dah kau dah cerai 3 kali. Sudah lah. Nampak? Tak percaya dia. Nak ya diskaun. Cuba pergi cakap ke doktor. Doktor, makan ubat ni 2 kali sehari. Pil ni.
Besar. Ya. Doktor, boleh tak saya makan sekali? Tak ada minta diskaun pun. Doktor suruh dua tu. Dua ni. Lebania pun kalau baik makan ni. Betul. Ada tak minta diskaun? Boleh tak saya potong, saya makan separuh. Sehari makan separuh. Tak mahu dah. Kan? Saya orang ke doktor ni. Sebab itu bila kita berlaku kesihatan ni, kita percaya bahawa keputusan kementerian ni supaya menjaga-jagakan sembahyang ni. Kita ikut ni. Nasib baiklah kementerian tak kata kita kena mencangkung ni. Kalau kementerian kata penyakit ni boleh tersebar kalau kita berdiri, maka kita kena sembahyang mencangkung, confirm mencangkung kita ni. Kan? Tapi sebab kita percaya kadang-kadang tu bagi saya ada yang bodoh yang bagi saya melampau. Kan? Bincang macam di surau ni kan. Satu, saya tu tak ada marah, tapi sampai bila kita nak jadi macam ni kan. Waktu surau tak boleh buka. Yalah, surau tak boleh buka. Tempat lain dah boleh buka. Kojo dah boleh, semua dah boleh. Surau tak boleh. 5 orang je. Universiti tuan-tuan, punyalah ramai orang tak semayang. Universiti. Saya punya universiti. Tu doktor dah tanda-tanda dah tu. Saya punya universiti, tak dengar kan? Ada. Saya punya universiti boleh 1,000 orang je. Masjid universiti. 1,000 orang tuan-tuan. Satu fakulti pun kadang-kadang doktor nak 200-300. Kita ada 3 boleh fakulti, 4 boleh. Jadi, akhir kita ni, sedangkan masjid punya lah besar. Masjid 2 tingkat tuan-tuan. Atas bawah. Dah lah pakai mask. Bawa sajadah. Wajib. Ambil lagi suhu. Scan lagi. Kat luar kosong, bawah kosong, banyak air kosong. 1,000 je boleh. Saya cakap, saya tak ada masalah kalau kita nak semayang. Okey. Janganlah. Bawa siap jangan. Tapi, mintalah lebih sikit ni. Ramai orang tak dapat semayang dah 2 tahun tak semayang. Dia pun tak ingat dah semayang Jumaat ni. Aduh, kau semayang Jumaat. Mula bagi 50 orang je. 50 orang, bayangkan dah pergi Kojo 50 orang yang boleh sembahyang. Negeri Sembilan ni lain. Negeri Sembilan ni adalah keputusan yang lain. Negeri Selangor. 50 orang. 50 orang tu AJK je separuh dah. Saya memang takkan pergi dah. Buat apa? Pergi je. Kata. Dia bila jauh. Kata. Tak payahlah dah. Tak payahlah. Buat ponik je. Jadi orang lain, dia akan terbiasa hari Jumaat tak semayang. Ayalah semayang 1,000 orang je. Jadi, tenang dia. Bagi tahu Selambor yang pergi makan kat kedai, kau nak makan kat kedai pukul 1:30 makan di kedai. Rasa tak bersalah sebab hanya 1,000 orang. Mintalah kita berjuanglah sikit. Rata-rata semayang Jumaat ni Zuhur pukul 1:20. 1:20 lebih kurang lah. Kata satu suku. Kutubah memang dah dinasihatkan masa pandemik ni, kutubah pendek. Satu suku, azan. Tuan-tuan ingat orang datang pukul 12.30 ke? Tak ada dah. Satu suku tu lah. 1:20 datang, 1:25. Selagi tak komat tu, tak datang dah. Jadi, kadang-kadang sebahagian daripada jemaah ni, dia datang komatnya boleh datang. Ataupun khutbah kedua tu boleh sampai. Jadi tak timbullah isu lama dekat masjid ni.
Saya nak sebut otoritis. Orang yang otoritis pada agama ni. Pushlah sikit. Dosalah sikit. Masjid ni sepatut boleh muat 3,000. Mayang 1,000. Sepatutnya boleh muat 3,000. Bagilah paling tidak pun 2,500. Kan? Orang tengok bola pun dia boleh demand nak masuk dalam stadium. 90 minit berapa? Sejam? Sebenarnya apa boleh? Sejam. Dokin nak 2 jam. Ayolah, 6 dah boleh. 3 jam. Dia, orang kat stadium, dia tak masuk dia waktu separuh masuk kedua dah. Apa boleh pedai pergi tengok bola masuk separuh masuk kedua. Dia masuk kadang-kadang tu maghrib main, pukul 8.30 main, pukul 6 dah masuk stadium dah. Dia lagi lama duduk dalam stadium tu daripada kita duduk dalam surau. Kan? Itu saya cakap, kita ni carilah ruang, janganlah. Memanglah taat tu baguslah. Tapi kita kena bersuaralah sikit. Otoritis ni. Kan? Takkan nak biarkan orang tak semayang. Sampai bertahun dah tak semayang ni. Sejak daripada tahun lepas tak semayang. Yang nak semayang, tu dia akan usahalah semayang. Saya tengok ada lah orang semayang. Dia kata tak. Dah lah tak semayang. Dia ingat tu. Masjid. Kan? Tidak dibenarkan bersemayang. Kotang tu 1,000 sudah tutup. Jadi tuan-tuan tidak dibenarkan semayang di kaki 5 ataupun di kawasan-kawasan berhampiran. Kaki 5 tak boleh. Tapi adalah orang-orang ni, ya, dia dah lama tak semayang. Dia nak semayang, dia mengasalkan bahawa meninggal sembahyang Jumaat ni bagi dia macam berdosa. Dia semayang, dia atas rumput-rumput semayang dia. Kan? Itu sebab kita adalah fikir sikit. Ya. Bukan masalah ni tak vaksin. Mungkin ada sebahagian kita ni ada kata tak nak vaksin. It's okay. Bagi saya tak ada masalah. Tak nak vaksin tak apa. Tetapi kalaulah mengatakan bahawa tak vaksin ni sebab ini adalah agenda Yahudi, 5 tahun akan datang mati kita. Itu salah. Kalau tuan-tuan tak nak vaksin, it's okay. Bagi saya tak ada. Itu pendapat tuan-tuan. Itu pandangan tuan-tuan. Saya tak nak vaksin lah. Tapi kalau berpahaman mengatakan bahawa masuk ni, bolehlah letak sudu pula. Ambil sudu. Saya tak dapat nak nerai tu sebab tak ada lah sudu. Saya cakap kat nurse tu. Sebab kita, staff UKM ni, kita memang pergi ke SUKM. Kau nak lah. Orang kata melokek. Tapi tak ada lah doktor. Prof, tak ada lah apa ni. Sudu tak ada lah, kata. Tu lah saya nak try lah. Aku boleh melokek kat sana kan. Saya tak marah kalau tuan-tuan tak nak. Tapi jangan mengambil fahaman yang tak berapa nak betul benar. Mati dalam masa 5 tahun. Mati ni tuan-tuan kerja Tuhan. Tuan. Tak sampai 5 tahun pun boleh mati. Sebab itu kita kena jangan takbur. Begitu jangan macam syaitan. Saya sehat. Tak ada penyakit. Umur 60 tahun. Tak ada penyakit. Saya sihat. Sebatang sebiji ubat pun saya makan. Tutup mati. Langgar ke kereta. Dia tak ada mana kesihatan. Tak nak suka apa. Sihat nanti tak mati. Tak. Langgar ke kereta mati. Bukan sebab dia sakit. Kan? Jadi bagus kalau kita rasa macam ni. Tapi janganlah kita, bagi saya, jangan melampau-lampau. Dia sama macam tadilah. Doktor ni dia terlampau berpegang kepada pemikiran dia tidur 8 jam mesti.
kurang 8 jam tak sihat. Kau kena tukarlah mentaliti tu. Janganlah macam tu. Samalah macam ni. Kan? Adjust lah. Janganlah tak boleh adjust. Semayang ni. Tak boleh adjust sikit. Semayang bukan lama. Masjid dan surau. Tak boleh makan kat masjid dan surau. Baik kan? Kedai mamak dah boleh makan. Walaupun satu meja, dia boleh makan. Saya dah banyak lah tempat-tempat surau tak boleh makan. Sampai sekarang tak makan. Saya ngajar-ngajar tak makan. Ustaz, kita masih mengamalkan ni Ustaz. Tak apalah, saya ada masalah dah. Kalau setakat makan ni, saya tak ada masalah. Tak makan tak apa. Kan? Tapi, berpahaman macam tu. Saya marah tu sebab berpahaman tu. Sedangkan orang lain dah tak semayang. Makan pula kat kedai. Semayang Jumaat tak semayang, makan kat kedai. Lepas tu, dekat surau, tak boleh pergi. Makasid mana dalam yang kita pakai ni tadi ni? Kan? Kalau tuan-tuan tak nak besin, is okay. Jangan berpahaman polik-polik. Kalau tuan-tuan tak bagi kita semayang, okay. Mayang macam ni. Saya tak ada masalah. Kita semayang macam ni. Tetapi, ada orang lain tak macam ni pula. Ada tak kat stadium macam ni? Hari tu tengok bola, kita tengok. Tak ada. Ada jarak-jarak? Tak ada. Kalau jarak-jarak, parah lah. Program poster. Berapa banyak poster tu. Panjang. Tak ada. Berjoget lah apa dah dia. Lagi lama duduk dalam stadium daripada duduk kat surau. Surau ni kalau duduk 3 jam ni, panas dah ni. Ni nak berhenti dah ni. Ceramah lah 3 jam. Orang keluar. Cari paut lah. Lepas tu buat telefon. Hello. Lepas tu keluar. Langsung tak balik. Ceramah lah 3 jam. Mampu orang. Tak ada. Waktu kutubah, separuh daripada yang dengar kutubah tu tak dengar. Tak mana poya. Dia dengar Assalamualaikum ya. Lepas tu dia kata, kojab kan kutubah. Memanglah kojab. Kau yang tengah tu kau tak dengar. Kan? Sedangkan yang tu, saya nak minta keadilan dan otoritis ni kena memberi. Janganlah doktor ni, baguslah. Kita dengar cakap doktor ni. Saya kebal banyak dah di tempat mana-mana pun. Supaya kita ni, tengoklah apa bondo yang kita boleh tengok. Ya? Saya tulis ni apa bondo, saya tahu. Saya tak baca pun apa bondo saya tulis ni. Kalau saya baca ni, mau sampai aku 10 ni. Tapi jam tu masih baiklah jam tu daripada tadi pukul 8.20 ya. Itu pun saya tengok tadi apa tadi 8.25 tadi tu. Tak bergerak saya tengok tu dia. Saya tengok pukul 9 apa. Saya tak ada masalah tuan-tuan kan. Bau kari dia terbau. Kari lah, mi goreng lah, apa dah terbau dah ni. Ini kalau macam ni, makruh duduk ke mana ni? Makruh. Tak ada lah, kan? Ramah ke tepi, semua ke tepi semua tak. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, ya. Pertama sekali, menjaga kesihatan ni adalah amanah yang sebenar kita kena buat. Termasuklah pergi cek kesihatan kita. Amalan kita ni tak sama macam amalan sebahagian orang di negara lain. Yang dia pergi cek kesihatan dia regular, berterusan, berkala 3 bulan, 6 bulan sekali. Ada orang punyalah takut nak pergi jumpa doktor. Dia takut kalau doktor beritahu dia tak sihat. Dia lebih reda. Dia tak tahu dia tak sihat. Biar dia macam tu. Biarlah lantaklah. Dia lebih reda macam tu. Daripada dia doktor beritahu, Encik ada sakit jantung. Dia langsung comel, langsung tak lalat tidur. Biar dia tak tahu tak apa.
Sedangkan sepatutnya kita kena tahulah kondisi badan kita. Apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan. Macam orang gaut kan. Dia tak ambil makanan-makanan laut ni. Jadi dia tahu kacang tak boleh, makanan laut tak boleh, apa semua tak boleh, daging tak boleh. Jadi dia ketopi-ketopi dah. Jadi dia tahu bila kita sakit, kita ada penyakit ni. Sebab itu Allah sebut, innallaha anzala alaihi dawa. Daun, penyakit. Allah turunkan penyakit. Wa anzalallahu dawa. Allah juga turunkan penawar. Kalau kita sakit, mesti ada penawar. Tapi kena cari yang betul. Contoh yang betul apa? Contoh ada orang jual golang. Jual golang. Mari kan ada kan? Jual golang. Pakai golang ni sihat. Ada kat golang sini, ada dekat pinggang. Ikat kat pinggang. Golang macam bosi bulat. Ni golang. Pakai ni kita sihat. Kau dengar golang ni sihat daripada siapa? Daripada orang tukang buat golang tu. Kalau dia kata sihat, belum tentu sihat sebab dia nak melakukan golang dia. Haram pakai golang bagi orang lelaki walaupun satu untai bonang. Lelaki ni jangan pakai golang, haram hukumnya. Walaupun macam India tu ada macam tali tu. Raki kau nama itu tali. Haram pakai. Haram pakai gantai walaupun bonang. Orang lelaki jangan pakai pakaian perempuan. Kalau ada orang kata pakai golang ni menyebabkan kita sihat, boleh, tapi golang ni mestilah disahkan oleh doktor. Doktor nasihatkan kita. Tuan kena pakai golang ni baru sihat. Baru boleh pakai. Baru hukumnya terangkat. Kalau penjual tu kata pakai golang ni sihat, tak boleh pakai. Haram hukumnya pakai golang. Bagi lelaki. Itu sudah tadi. Kalau nak, tengoklah. Syariat ni kena ikut. Ya. Sebab itu, bila kita buat benda-benda macam ni, saya khabar, kalau kita ni kan tak ikut ni, ini kita seolah-olah merosakkan amanah yang Allah bagi ke kita ni. Kita sepatutnya kita sihat sampai mati, tapi akhir kita kembali kepada Allah ni dengan macam-macam penyakit yang ada dalam dunia ni, semua ada ke badan kita. Sebab itu, nikmat yang paling besar sekali dalam hidup ni ialah nikmat sihat. Duit banyak berjuta-juta pun tak ada guna kalau tak boleh makan. Makan bubur ya boleh. Ayam tak boleh, apa tak boleh. Duit berapa? Adalah dalam 6 juta. Makan apa? Bubur je. Baik tak payah hidup je tu. Boleh bunuh diri lah. Sebab apa? Duit kau tak boleh pakai buat apa? Orang ni, duit kita ni, kita boleh makan. Tapi janganlah melampau. Kan? Jangan melampau. Makan kena sihat. Sebab dia akan menyebabkan, bila kita sihat, kita akan dapat beribadat. Ibadat ni penting. Sihat ni tadi, tujuannya untuk ibadat. Bukan sihat ni untuk kita pergi main bola. Milah lah, lutut dah tak sakit, dapatlah main bola. Bukan sebab nak main bola. Kalau tonton niat macam tu, elok lutut sebab nak main bola ataupun nak naik basikal, takkan sihat. Niat lutut ni sihat sebab nak ibadat. Sebabnya bila kita lutut kita sakit, kita takkan dapat ibadat dengan sempurna. Kan? Kalau kita sakit buah pinggang, kan? Kita kemungkinan susah nak pergi haji. Sebabnya kita kena dialisis 3 kali seminggu.
Nampak tak dia punya kosan? Kosan itu kepada ibadat tu. Sebab itu kita kena fikir dalam kepala ni. Apa yang kita buat ni, mestilah kita jangan menyusahkan kita ni beribadat. Baru dia sihat. Sebab itu dalam Islam ni, rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu semayang 5 waktu. Lepas tu puasa. Tuan-tuan tahu tak? Kenapa rukun Islam tu jadi macam tu? Kita ni tuan-tuan, sebelum kita semayang kita buat apa? Apa yang paling penting sekali sebelum kita semayang? Kita nak buat apa sebelum semayang? Ambil wuduk. Apa tu? Semayang. Tak ada tuan. Wuduk ni kemudian. Yang paling penting sebelum nak semayang ni, pakai baju. Tak boleh lah bogel semayang ni. Okey, pakai baju. Pakai baju Melayu. Pakai baju kain. Okey. Nak dapatkan baju ni buat apa? Pergi boleh. Tak boleh pergi curi jiran sebelah punya kain blekat dengan baju Melayu pergi semayang. Tak boleh. Haram hukumnya. Tak sah semayang tak berkat semayang kita. Sebab kain curi. Jadi, beli baju. Nak beli baju ni, kau nak pakai duit. Pergi curi di masjid, pergi beli baju, nak pergi semayang. Tak boleh. Haram hukumnya. Jadi, nak dapat duit ni, kena kerja lah tuan-tuan. Jadi, niat kita kerja ni untuk apa? Niat kita kerja tadi ialah untuk supaya kita boleh beli baju. Bila kita boleh beli baju, kita boleh semayang. Itu pertama sekali. Kita dapat beli baju, kita dapat ibadat. Kan tu kerja ni apa-apa? Kerja ni sebab saya nak simpan duit ni sebab nak pergi Mekah. Dapatlah pergi Mekah. Kalau kita kerja niat, nak beli rumah, dapat ya gaji, beli kereta. Dapat gaji, beli rumah. Tak ada salah. Tapi, kita kena utamakan ibadat ni dulu. Dapat duit ni sebab kita nak beli baju. Baju ni nak beli ni sebab kita nak ibadah. Takkan nak pakai baju Melayu, baju merah tu ya, ompet boleh tahun pakai baju merah pergi surau. Saya tak ada dah, ompet boleh tahun ni lah. Inilah baju pergi surau. Sedangkan pergi jalan dah 6 boleh baju lah. Jadi kita kena botolkan niat ni, barulah kita rukun Islam tu sempurna. Semayang, lepas tu zakat. Zakat kau nak pakai duit dia. Mana ada orang, sebab itu dalam Islam ni, dalam rukun tu dia kata menunaikan zakat. Kalau kita asyik terima ya, dia tak masuk dalam rukun tu. Mana ada dalam rukun tu menerima zakat? Tak ada. Menunaikan zakat. Makna setiap orang Islam ni mesti kaya. Sebab bila dia kaya, dia baru boleh menunaikan zakat. Jadi daripada rukun tu ya, mengajak kita ni supaya kita ni berusaha. Jadi orang yang bekerja, jadi orang yang kaya, lepas tu berzakat, jadi orang yang pemurah. Lepas tu baru pergi haji. Pergi haji pun, jangan pergi haji senang kebal ni orang kampung. Jangan pergi haji, bergasak pergi haji sampai 4 kali, 5 kali. Orang panggil haji sekali ya. Tak ada kita pergi haji 4 kali orang panggil haji Ahmad. Tak ada kan. Haji sekali ya. Haji Ahmad. Haji. Tak ada. Pergi 10 kali pun panggil sekali ya. Tak payahlah pergi haji dah. Ada duit lebih, pergi hantar. Siapa yang tak pergi haji ni angkat tangan? Kau. Tahun depan kau biasa hantar kau. Menghantar orang pergi haji tu pahala sama macam kita pergi haji. Kita nak pergi haji banyak kali buat apa? Pergi sekali cukup lah. Sebab itu yang memonohkan Lokit Kaabah tu. Sampai 10 kali. Dia pun bangga. Sekarang ni orang pergi Mekah macam dia pergi ke Seremban dia buat. Kasihan dongar itu. Kau balik umrah. Duduk mana? Duduk ke hotel. Dia cerita lah. Hotel. Yang hotel yang bawah ada tu kan. Jual air tu kan. Bapak sadap. Kau pergi tak ada makan belakang tu? Dia boleh cerita macam Seremban. Sebab selalu pergi. Dahsyat ni cakap dia. Hebat kau berapa kali kau pergi ni?
Selalu tiap-tiap tahun nak pergi umrah. Ramadan lain, umrah lain. Dia tahu dia kedai tu. Buat apa? Pergi sekali cukup. Umrah pun 2-3 tahun pergi sekali. Ada duit. Duit ni paling penting ialah bantu ni orang ni yang miskin. Kita kaya pergi haji 10 kali, pergi umrah 20 kali. Ada orang makan ulik kat sini. Ada orang tak ada boreh. Dosa kita. Fikirlah kepala. Kan? Sebab itu kita kena jaga benda-benda. Kan saya lama kan kudu oleh bu. Kesimpulan yang kedua. Saya boleh baca. Apa saya tulis pun saya saja. Ya. Jadi amanah ni kena dibuat, termasuklah amanah kita beribadat. Sebab amanah ni Allah sebut antara 3 tanda orang munafik ni, iza hadatha kazab, bila dia bercakap dia bohong. Bila dia berjanji, iza wa'ada akhrafa, dia khianat. Ya. Bila diberi amanah, dia khianat. Allah bagi kita amanah ni supaya kita dapat ibadah, kita sihat, kita menjaga masyarakat kita ni. Kita buat ni semua amanah Allah suruh kita buat. Kalau kita buatlah semua ni, insya-Allah tak ada masalah. Yang masalah kita ni ialah kita tak amanah. Duit yang kita pegang, kita sapu. Kawasan kampung yang sepatutnya kita jaga, kita pergi jual kat orang lain. Jadi tu. Hutan yang sepatutnya kita jaga, kita pergi jual. Sebab ada value. Balak banyak. Kita jual. Akhirnya jadi ni. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bi aidin nas. Kerosakan di bumi, di laut ni disebabkan oleh tangan manusia. Kita sendiri. Kalau badan kita tak sihat, bukan sebab orang lain. Kita memang makan melantak. Jangan kata, rumah lah ni, salah ni, masak sadap benar, kata. Yang salah dengan rumah tu. Kan? Ya, Wallahualam. Nanti ada masa kita datang je lah. Mana boleh ceramah. Habis semua, besok tak datang balik. Kan? Jadi, saya mohon maaf. Dah 9.20. Mata pun dah berkolip-kolip. Bau pun dah macam-macam. Jadi, kita berhentilah setakat ini. Saya mohon maaf. Kalau ada apa-apa yang tersalah dan tak menepati apa yang kita nak pada malam ni, nanti insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.